uh, satu masyarakat yang hidup bahagia, tak ada masalah, Allah ambil dia dengan menimpa ujian. Ni sebab apa Allah ambil? Supaya mereka ingat pada Allah, kembali pada Allah. Itu tujuannya. Tapi kalau dia tak ingat juga, itulah kerugian besar kepada dia. Walaqad akhadna, dengan mana asabna, kami timpakan akan keluarga Fir'aun. Keluarga ni di sini maksud ala di sini dengan makna apa kita kata, rakyat dia. Sya'ba Fir'aun, rakyat Fir'aun, pengikut Fir'aun. Bukan rakyat hak mana semua pengikut dia. Mungkin al-malak itu. Ala Fir'aun, keluarga Fir'aun, pengikut Fir'aun, bisinin. As-sinin ni daripada perkataan sana jadi sinin. Sinin ni mungkin dalam daripada 2 tahun sampai ke 10 tahun. Maknanya dengan kesusahan hidup bertahun-tahun, tahun demi tahun. Bisinin. Malapetaka, berbagai-bagai malapetaka di tahun-tahun berikut tersebut. Dan wa naqsim minats thamarat, kurang hasil buah-buahan. Katanya penyakit-penyakit yang berlaku di sini ni berlaku di luar bandar, di kampung-kampung berlaku malapetaka dan juga musibah-musibah. Kekurangan hasil ni berlaku di bandar-bandar, di bandar-bandar. Wa naqsim minat thamarat ni berlaku di bandar-bandar. Mana di bandar-bandar hasil ekonomi memang teruk pada waktu itu, dan di kampung-kampung pula kena musibah, penyakit dan seumpamanya, macam-macam. Ini ujian kepada kerajaan Fir'aun pada waktu itu. Tujuannya apa? La'allahum yadhakkarun. Mudah-mudahan mereka mengambil pelajaran daripada itu dan kembali kepada Allah. Maknanya kita kena belajar di sini, kalau Allah uji kita dengan ujian-ujian macam ni, kekurangan ekonomi, dia supaya kembali kepada Allah. Kalau Fir'aun dia uji begini, penduduknya dia uji begini, supaya mereka yadhakkarun. Tapi apa yang berlaku kepada negara ini setelah diuji dengan ujian-ujian tadi? Fa idza ja'atuhumul hasanah, maka apabila datang kepada mereka al-hasanah, maknanya nikmat, kebaikan-kebaikan kepada negara mereka, qalu lana hadhihi, lalu mereka ni maknanya ala Fir'aun, Fir'aun dan ala Fir'aun. Mereka akan berkata, lana hadhi, memang kita macam ni lah sebelum ni. Dikatakan Fir'aun, Raja Fir'aun memerintah 400 tahun hingga 600 tahun, tak pernah pun ditimpa apa-apa musibah. Tak ada penyakit apa-apa. Bukan setakat musibah, penyakit pun tak ada. Tak kurang, segala-galanya ada. Ekonominya bagus, sosialnya bagus. Jadi tapi dia syirik pada Allah, dia mengaku Tuhan. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala utus Nabi Musa mengajak kepada kesatuan, ketaatan kepada Allah. Jadi dia tak ikut. Bila tak ikut, Allah sebelum Allah binasa, Allah ujilah supaya dia kembali pada Allah. Tapi bila diuji, lain pula. Bila dapat kebaikan, dia kata, ini memang kita gitu. Kita ni orang baik, kita dah 400 tahun pun tak pernah sakit apa. Ini sebenarnya kita. Wa in tusibhum sayyi'ah, bila menimpa mereka kekurangan, sayyi'ah tu mana keburukan, yattayaru,
tayyaru bi Musa. Mereka mengembalikan dengan tuduhan kepada Musa wa man ma'ahu, bersama dengan orang-orang yang beriman dengan Musa. Ini. Kalau ada masalah ekonomi, ini Musa lah ni. Kes dia ni. Dia mari gitu. Sedangkan tujuan Musa ialah nak hilangkan sifat syirik itu. Jadi dia tuduh pada Musa mahu. Sebenarnya apa? Adakah betul tuduhan mereka? Tak. Kata Allah, Allah, ingat semua. Ni Allah ni ingat kepada semua kita lah. Innama ta'iruhum indallah. Sebenar-benarnya musibah yang menimpa mereka itu indallah, dari Allah. Walakinna aktsarahum, tetapi kebanyakan mereka la ya'lamun, tak faham benda tu. Dia ingat apa yang musibah itu disebabkan Musa. Jadi biasalah nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus dituduh penyebab pada pecah belah. Sampai inilah kalau umat Islam dituduh sebagai orang yang apa ni kita panggil mengkudakan agama macam-macam. Tuduhan sebenar tu, tuduhan kepada umat-umat yang ingin berjuang pada agama Allah SWT. Kita tengoklah, kita nak tuduh pun kita tengok orang tu betul ke dia mengkudakan agama, dia berpandu pada kita. Kita orang cerdik kena kembali kepada kitab Allah dan hadis Nabi. Kalau orang-orang yang berjuang agama itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi, dengan Quran, maka bukan dia tunggang agama, dia adalah orang yang memperjuangkan agama Allah. Cuma kita tuduh dia aja. Kita tuduh dia. Seperti mana Firaun dan pengikut dia menuduh Musa dan orang beriman memperkudakan agama. Yattayyaru bi Musa wa ma ma'ahu. Sebenarnya innama ta'iruhum, bala mereka itu indallah, daripada Allah. Kerana tujuannya ialah supaya mereka berubah. Adakah bila diberi penerangan begini bahawa bala itu disebabkan mereka yang datang daripada Allah, adakah mereka berubah bila Musa menyampaikannya? Ayat berikut dia kata apa? Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama. Itu jawab dia tu. Fama nahnu laka bimu'minin. Mereka berkata, biar apapun, bagaimanapun, mahma tu. Mahma, bagaimana apapun, ta'tina, engkau bawa kepada kami dengan perkara tersebut, min ayatin, dari mana-mana mukjizat, bukti ayat ni. Litasharana biha, untuk engkau Musa tu lah, untuk engkau menyihir kami. Sahara, sihir tu. Litashara, untuk engkau sihir kami, biha, dengan tersebut. Dia masih lagi Musa dituduh tukang sihir. Dituduh untuk mengelabui mata kami, dia katalah. Sihir-sihir ini nak mengelabui mata lah. Fama nahnu laka bimu'minin, dan tidak sekali-kali kami ni kepada engkau wahai Musa bimu'mini, orang yang beriman. Kami tak beriman. Tak dengar ke? Allah datang lagi lah. Fa arsalna alaihimut tufan, lalu Allah Subhanahu wa taala hantar ke atas mereka tufan, banjir. Tufan ni angin berkuat yang membawa kepada banjir yang besar. Kemudian bukan secara tufan, jarad, belalang yang banyak, yang memakan tanaman mereka, buah-buahan mereka. Mereka tanam buah, tapi belalang mari makan pokok-pokok tanaman mereka, gandum mereka. Kemudian tak jadi juga dengan tu, datang dengan al-qummala, kutu-kutu, serangga. Maka tanam mereka
Kemudian tak jadi juga, datang dengan ad-dafadik, katak, memenuhi rumah-rumah mereka. Kemudian last sekali ialah waddama, darah. Air minum mereka jadi darah. Semua teruk benda ni. Dia tak ada air nak minum, air biasa tak ada. Semua air jadi darah. Semua tu ayatim mufassalat. Itu kita i'rab sebagai hal. Maknanya fa'arsalna alaihim, kami utuskan ke atas mereka at-tufan, objek lah. Kami utuskan tufan, jarad, kummala, dafadi', dama. Berapa? Tufan 1, jarad 2, kummala 3, dafadi' 4, waddama 5. 5 jenis penyakit yang datang kepada kaum mereka. Ayat mufassalat sebagai bukti-bukti yang mufassalat ni yang datang secara satu persatu untuk kaum. Lama lah ni kena musibah. Bila berlaku itu, fastakbaru, maka mereka menyombongkan diri. Wa kanu qauman mujrimin. Mereka masih lagi tidak kembali ambil pelajaran, bahkan mereka menyombongkan diri dengan menunjukkan beberapa kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Wa kanu qauman mujrimin. Kanu ni, selain walaupun datang dengan ayat-ayat begitu, mereka masih lagi fastakbaru. Mereka tidak insaf, mereka sombong. Dia menuduhkan Musa juga. Wa kanu qauman mujrimin. Dan mereka ini, saat itu, kenapa musibah datang, mereka juga dikatakan satu kaum yang suka membuat dosa, buat maksiat, berzina dan seumpama. Kaum yang berdosa. Ni kita nampak di sini, selain daripada dia menuduh Musa, dia kata Musa dan orang beriman punca musibah datang. Kaum dia juga kaum yang sombong, pemimpin-pemimpin yang sombong, dan juga mereka melakukan dosa-dosa yang besar dalam masyarakat. Inilah punca Allah datang kepada mereka musibah-musibah. Falamma waqa'a, ayat berikut, falamma waqa'a alaihimul azab, ar-rijzu. Ar-rijzu itu al-azab. Maka tak kala menimpa mereka azab tadi, tufan, jarak yang kuat tu, yang mereka tak mampu dah nak buat apa, qalu ya Musa, last kali dia mengaku jugalah. Alam Fir'aun ni, last kali tak boleh buat apa dah. Mula-mula dia sombong dan buat dosa. Akhirnya, bila dah ar-rijza tu, waqa'a alaihimur rijz, makna telah berlaku seksaan ataupun bala tu, dia pergi jumpa Musa lah, wakil mereka jumpa Musa. Qalu, mereka berkata, ya Musa ud'u lana rabbak, minta tolong doalah kepada kami, kepada Tuhan engkau, bima ahida indak, mengikut apa yang Allah janji kepada engkau. La in kashafta anna ar-rijza, kalau sebenar-benarnya, lain tu benar-benar jikalau, begitu. Lain, benar-benar, la tu lam taukid. Benar-benar jikalau kasyafta, engkau dapat hilangkan anna, daripada kami, ar-rijza, azab ini, makna musibah-musibah, tufan semua kali itu, lanu'minanna lak, pasti kami beriman dengan engkau. Wala nursilanna ma'aka Bani Israel, dan kami akan serahkan kepada engkau semua Bani Israel. Oh, janji dah. Makna baguslah. Tapi betul ke dia buat? Falamma kashafna anhumur rijza, bila Nabi Musa doa, maka hilanglah
musibah-musibah yang menimpa mereka itu, tufan, jarat, kummala, dhafadi', dama. Tu bila Nabi Musa doa, hilanglah. Hilang itu tidak selamanya. Ila ajalim, kepada beberapa waktu. Ajal tu pada beberapa waktu. Hum balighuhu, yang mereka pula balighuhu, yang mereka inginkan. Idza hum yankusun, maknanya bila mereka mereka di doa dan penyakit azab itu berhenti hingga beberapa waktu, mereka buat balik. Hum balighuhu, buat balik. Idza hum yankusun, tiba-tiba mereka yankusun, yakni yungkirun, mereka ingkar semula. Tadi janji kalau Nabi Musa doa dan hilang penyakit dan musibah azab itu, dia nak beriman dengan Nabi Musa. Makna Firaun dan Alifah nak beriman belaka, dan nak serahkan Bani Israel kepada Musa seperti mana yang diminta. Tapi bila dibuang azab, diselamatkan mereka, kembali balik dan mengingkari balik. Jadi tak boleh buat apa dah orang ni. Orang macam ni, janji pun sekadar janji je lah. Kan? Janji, kata-kata janji tu memang jelas, tapi tak lakukannya. Kita bimbang kalau orang-orang lain ni janji-janji kan. Janji-janji tak buat. Bahaya. Jadi kalau janji tak buat, dan mengingkari pula janji, maka kita takut ayat yang berikut ni, ayat 1 apa tu? 136 ni. Dengan sebab mereka ni Firaun dan pengikut-pengikut dia ingkar janji, tak ada benda lain dah. Fantaqamna minhum. Lalu dengan sebab-sebab tertentu Allah hukumkan mereka, minhum, di antara mereka lah. Dengan apa? Fa'aghraqnahum fil yammi, maka kami tenggelamkan mereka fil yammi, di dalam laut. Al-yammi itu air laut, dia panggil al-yammi. Bi'annahum kadzabu biayatina, sebab apa ditenggelamkan terakhir? Kerana sesungguhnya mereka itu telah mendustai dengan ayat-ayat kami. Kan tadi ayat-ayat Allah tu ada 5 tu. At-tufan wal jaradi wal jarada wal qummala wad dhafadi' wad dama. Banjir, belalang yang makan makanan dia, kummala, kutu-kutu, katak dan air jadi darah, semua itu ayat yang datang, tapi mereka mendustai, mereka tidak kembali kepada Allah dengan ujian-ujian itu. Maka akhirnya Allah binasakan mereka. Sedangkan mereka berjanji dalam ayat 134 tu. Gitu. Jadi dia tidak tunaikan janji. Bila tidak tunaikan janji, Allah habiskan mereka dengan tenggelam ke dalam laut. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka tentang janji mereka lalai. Wa awrathna alqauma alladhi kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha. Kemudian kami wariskan kepada satu kaum, akan kaum yang dimaksudkan al-qauma ni, wa awrasna al-qauma ni Bani Israel. Bani Israel pula memerintah kerajaan pada waktu itu. Wa awrasna al-qauma, kaum kepada kaum yang lain. Alladzina, kaum ni, alladzina, yang mereka itu kanu adalah yustad'afuna, dijadikan hamba. Yustad'afu ni dihina, dihina dan rendah-rendahkan, jadikan hamba. Masyariqal ardi, di bahagian timur bumi, maknanya
di kawasan Syam, wa magharibaha, dan di sebahagian baratnya, iaitu di Mesir. Maknanya orang-orang yang duduk sini ni telah dilantik memegang kuasa balik. Allati barakna fiha masyariqal ardi wa magharibiha, ni di sekitar Syam lah, yang ni di Jordan apa tu, dan termasuk Mesir, magharib di Mesir, yang Allah berkati padanya. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, maka berakhirlah kisah Firaun dan kejatuhan Firaun, dan berubah pemerintahan kepada Bani Israel, ala Bani Israel. Bima sabaru, dengan sebab mereka, wa tammat, tamat tu mana selesai, sempurna. Kalimatu rabbika, firman Tuhan engkau, al-husna, yang terbaik. Kalimatu rabbika al-husna. Al-husna tu sifat kepada kalimah, iaitu firman Allah yang terbaik. Ala Bani Israel, ke atas Bani Israel. Bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun, dan kami musnahkan, kami hancurkan apa yang dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya. Wa ma kanu, dan apa-apa yang mereka pada waktu itu ya'rishun, mereka bangunkan, mereka dirikan. Maknanya kalau kita tengok hari ni di Mesir, di mana yang tinggal dia ialah ahram tu je lah, kan? Ahram dan sakit-baki yang terlalu kecil. Tapi pembangunan Firaun yang pada ketika itu banyak lagi rumah-rumah dia, Allah hancurkan semua. Dia tinggal benda-benda yang kita nampak hari ni. Kalau nak kira pembangunan dia besar, tapi Allah kata wa dammarna ma kana yasna, kami hancurkan apa yang dibuat oleh Firaun wa qaumuhu, dan kaumnya. Wa ma kanu ya'rishun, ma tu juga ma dengan makna apa, benda-benda. Dan apa tu maknanya istana, rumah dan lain-lain lah. Kanu, semasa tu mereka ya'rishun. Arash ni mereka tinggal, mereka duduk mewah-mewah. Arash ni macam duduk atas arash, atas keseronokan rumah besar, semua dibinasakan Allah dan tidak dibiarkan begitu. Itu adalah. Ini kisah Firaun. Habis panjang dia. Daripada mana lagi kita ambil Musa dan Firaun? Ayat ayat 103 dah. Bermula ni tilkal qura naqussu alaika min anba, ayat 101 tu. Tilkal qura naqussu alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qablu kadzalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin wa ma wajadna li aktsarihim min ahd wa in wajadna aktsaruhum lafasiqin. Itu sebelum Nabi Musa lah. Summa ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila Fir'aun. Start situlah, kan? Ila bi ayatina ila Fir'aun, Musa bi ayatina ila Fir'aun wa malaihi fadhalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin haqiqun ala alla aku, sampai hari ni. Berapa ayat tu? 100, kita kata 103 sampai 139. Itulah. Maknanya 130 apa ni? 36 ayat. 36 ayat
Daripada 103 sampai 139. 139. Ya ke? Sorry, silap. 137. 137. 138, wajah wazna bi Bani Israel al-Bahra. Ini peringkat kejatuhan dah ni. Ni wajah wazna bi Bani Israel al-Bahra. Ini setelah Bani Israel terselamat daripada tenggelam dalam laut, dan Firaun serta tentera dia tenggelam masa ni. Dan ke mana mereka akan pergi? Masih lagi dicerita pasal Bani Israel, tapi tanpa ada kerajaan Firaun dah sini. Ayat 138 ni tanpa kerajaan Firaun. Kerajaan Firaun dah dibinasakan oleh Allah SWT sampai ayat 137. Daripada 103 sampai 137. Mana lebih kurang 34 ayat lah kisah Firaun dan Musa dan Firaun. Ringkas, nanti yang syarah-syarah tu kat lain ada, kita tengok balik, kemudian kita cuba serasikan lah. Kita tidak ambil ayat lain campur terus sini, kisah-kisah. Kita sekadar tengok ayat je lah, faham ayat, cerita secara umum lah apa yang berlaku pada Nabi Musa dan Firaun. Maknanya kita boleh faham hari ini ujian Allah kepada Firaun dengan datang berbagai bala, dengan ditimpa kesukaran, kekurangan hasil ekonomi, sama ada di kawasan bandar ataupun luar bandar. Tetapi tindakan yang dilakukan oleh Firaun menuduh Musa penyebab, Musa dan Abu Imam penyebab kepada musibah itu. Tetapi bila azab itu ditimpa dengan kuat, akhirnya mereka meminta Musa berdoa. Bila Musa doa Musa itu diterima Allah, dihilangkan penyakit-penyakit ataupun musibah-musibah yang menimpa mereka. Mereka kembali derhaka kepada Allah dan sombong diri. Akhirnya Allah datang dengan menghapuskan mereka secara total, dengan menenggelamkan mereka ke dalam laut, dengan sebab mereka mendustai ayat-ayat Allah tadi serta mereka melupai. Kemudian bumi Mesir diwarisi pula oleh Bani Israel. Firaun telah dan Firaun serta malak ataupun ahli Firaun telah dibinasakan dalam laut itu. Dan yang menarik di sini ayat terakhir ini, segala kemewahan yang dimiliki oleh Firaun dan tentera atau pengikut-pengikut dia itu tidak dibiarkan semua. Ada sebahagian yang menjadi sejarah je. Didammarna, tajuk kita nampak di sini, wadammarna, hancurkan, maka yasna'u Firaun wa qaumuh, apa yang dibuat oleh Firaun dan kaum dia. Wa ma kanu ya'rishun, apa rumah-rumah yang mereka tinggal itu dibinasakan Nabi. Makna tidak tinggal lah, makna masyarakat lain tu dia buat pembangunan baru lah. Gitu. Hari ni kalau berlaku peperangan kan, kita tengok bangunan-bangunan yang asal tu telah dimusnahkan, dihancur habis. Di Firaun masa zaman tu pun juga dia begitu. Makna kaum lain tu dia mula asas balik. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti setakat tu untuk hari ini. Banyak pelajaran yang kita dapat daripada kisah Firaun ni. Kita harap pimpinan-pimpinan kena ambil iktibar daripada ni supaya negara kita kekal merdeka buat sampai kiamat.
Kalau tidak, kita akan berdepan dengan apa yang didepani oleh kerajaan-kerajaan terdahulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.